InsyaAllah pada besok hari Sabtu 2 program bermodal yang diambilkan oleh Dewan Pemuda Penduduk tempat di Kota Natuna jam 9 pagi hingga 2:30 petang. Mana-mana di bawah yang ada mengaruh yang tak ada nanti melihat video kontak besok jam 9 pagi hingga 2:30 petang. InsyaAllah praktik kita pada hari ini bagi tak datuk dan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بربوبيته وعظيم سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وأحذر نفسي وإياكم عن مخالفة أمره وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba kepada Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Selaku khatib pada tengah hari ini, saya mengajak sidang jemaat sekalian untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah dan kita melakukan apa sahaja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perintah yang wajib yang tak dapat tidak mesti kita laksanakan, maupun perintah yang sunat yang diberikan galakan untuk kita laksanakan. Juga dengan meninggalkan perkara yang larang, sama ada yang larang itu adalah haram yang tak dapat tidak mesti kita tinggalkan, maupun yang makruh yang diberi galakan untuk ditinggalkan. Kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala mesti firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu semua mati melainkan kamu sebagai muslim yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu semua takut bertakwa pada Tuhan kamu. Dan sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Dan hari di mana kamu melihat perempuan yang sedang mendukung anaknya, melepaskan dukungannya. Perempuan yang mengandung, melahirkan anaknya. Kamu tengok manusia pada hari itu umpama orang-orang yang mabuk, sedangkan hakikatnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab sengsara Allah Ta'ala pada hari itu sesuatu yang sangat dahsyat. Sidang jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita telah melalui fasa yang sangat menakutkan, yang mengancam nyawa kesihatan manusia. Sudah hampir 2 tahun kita diuji dengan pandemik COVID-19 yang beri kesan pula kepada ekonomi, baik pada individu maupun keluarga maupun negara. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita satu sunnah.
sunnah ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kaedah kita berhadapan dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala ini. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami pasti akan uji kamu. La nabluwannakum, pasti kami uji kamu semua. Bi syai' dengan sedikit. Bi qalilin, kata ulama, dengan sedikit minal ju' rasa lapar. Al-khawf rasa takut. Bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat. Dan kekurangan pada harta. Kekurangan pada jiwa, kekurangan pada buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ayat dalam surah Al-Baqarah 155. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa inilah bentuk ujian Allah Ta'ala pada manusia. Rasa bimbang melibatkan hati dan perasaan. Lapar kerana kekurangan makanan. Manusia yang mati menyebabkan kekurangan jiwa. Harta yang hilang menyebabkan kekurangan harta. Dan akhirnya buah-buahan yang makin berkurangan. Pandemik COVID-19 yang berlangsung hampir 2 tahun ini telah menjadi tempat berkumpul semua ujian Allah Ta'ala ini. Rasa bimbang kerana COVID. Hari ini kita datang ke masjid, kita bimbang. Ada kerana kita yang positif, yang menyebabkan ramai yang akan jadi close contact dan ramai yang akan dikuarantin. Bimbang akan terkena tanpa sedar, yang akhirnya terpaksa berhadapan dengan keadaan yang sangat kritikal, bertarung nyawa, masuk ICU, terpaksa ditidurkan dan sebagainya. Ini kebimbangan yang berlaku pada dalam tempoh hampir 2 tahun. Kita juga diuji dengan lapar, disebabkan tidak boleh bekerja kerana kerajaan mengambil kaedah untuk menghadkan pergerakan manusia. Ketika berlakunya COVID-19, maka berlakulah orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang akhirnya terpaksa menutup kedai-kedainya. Orang yang terpaksa berhutang akhirnya. Ini adalah penyebab pada kelaparan manusia. Allah uji pula kita dengan nyawa. Ada yang mati disebabkan COVID-19. Dan orang yang kehilangan harta, kekurangan harta, semua kerana faktor COVID-19. Tetapi Allah menyatakan kepada kita, wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Seperti orang yang sabar, allazina idza asabatuhum musibah. Orang yang bila dia ditimpa dengan musibah seumpama ini, qalu, mereka menyatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita pasti balik kepada Allah Taala. Ini adalah akidah. Akidah bahawa kita milik Allah. Bila kita adalah milik Allah, penyakit dibuat datang oleh Allah dan Allah mengajar kita pula kaedah untuk berhadapan dengan penyakit, maka kembali kepada Allah Taala bermaksud, rujuklah pada kaedah yang diajar oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan COVID-19, kerajaan mengambil pendekatan PKP, kawalan pergerakan, untuk melihat, menimbang antara dua keadaan. Keadaan sama ada COVID boleh terus berlaga ataupun kita menyekat manusia sebagai untuk bergerak untuk menjaga nyawa manusia. Pertimbangan itulah menyebabkan kerajaan membuka dan menutup berdasarkan situasi dan keadaan untuk rakyat bergerak. Dan juga kaedah yang diambil oleh kerajaan adalah menerusi vaksinasi. Program imunisasi kebangsaan. Walaupun ada di sana golongan-golongan yang cuma mempertikaikannya, kita menyatakan dikala berlaku khilaf, perbezaan pendapat, maka keputusan kerajaan adalah keputusan yang patut diikut oleh semua orang. Walaupun kerajaan belum mengambil tindakan mewajibkan vaksinasi, masih pada fasa memberi galakan pada rakyat, tetapi vaksinasi adalah satu kaedah wiqayah. Kaedah penjagaan diri, bukan hanya untuk lindung diri, pelindung orang lain. Kerana itu terma yang digunakan ialah lindung diri, lindung orang lain. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga boleh selamat. Disebutkan kaedah wiqayah. Adakah dengan vaksinasi itu memberi jaminan tiada yang kena COVID? Tiada jaminan. Tetapi kita selangkah bergerak untuk mengambil apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala
mengambil kaedah al-wiqayatu khairu minal ilash. Menjaga itu, memelihara itu lebih baik daripada rawatan. Vaksinasi adalah satu konsep wiqayah. Konsep lindung diri lebih awal sebelum berlaku sesuatu. Jika berlaku pula sesuatu itu, maka bergerak pula pada kaedah yang kedua, namanya tadawaw. Wala tatadawaw biharamin. Berubahlah kamu dan jangan berubah menggunakan perkara yang haram. Hari ini dunia dalam proses mencari ubat bagi serangan COVID-19 masih belum ditemui, tetapi kita yakin apa yang dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yunzil da'an illa wa anzalahu shifaa. Sungguhnya Allah Taala tidak akan menurunkan penyakit melainkan diturunkan padanya penawar. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Dengan maksud setiap penyakit ada ubat. Cuma barangkali ilmu manusia belum sampai ke tahap membongkar apakah ubat bagi penyakit tersebut. Maka yang perlu ialah mengkaji dan mengkaji untuk mencari solusi hingga akhir bertemu dengan ubat yang dikatakan oleh Allah, dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebarang usaha untuk mengkaji ubat-ubatan itu adalah sesuatu yang pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kerana menjunjung perintah Nabi, menjunjung perintah Allah Taala yang Allah sebut wa iza maridtu fa huwa yashfid. Bila kamu sakit, Allah Taala yang menyembuhkan. Itu yang pertama, berhubung dengan COVID-19 dan juga perlindungan diri menggunakan vaksinasi. Rentetan daripada COVID-19 ini berlaku PKP dan ramai pula yang terjejas pendapatan dari segi ekonomi. Inilah masa untuk kita melihat dua kaedah yang membawa rakyat untuk bergerak bersama menghadapi musibah seumpama ini yang melanda dunia, bukan hanya Malaysia. Satu saya sebut sebagai at-takaful al-ijtimai, solidariti sosial. Yang kedua saya sebut sebagai at-ta'awun al-iqtisadi, kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi bermaksud merujuk kepada musyarakah, perkongsian dalam kita mengusahakan sesuatu urusan ekonomi. Di mana pun manusia ada, pasti ada orang kaya, ada orang miskin. Akan ada orang kaya yang tidak terjejas walaupun berlaku apa keadaan sekalipun. Limpahan kekayaan yang dikumpul puluhan tahun tidak terjejas hanya dengan sebab COVID yang melanda 2 tahun. Tapi akan ada pula yang terjejas, M40 yang terjejas, B40 yang ramai yang terjejas, tetapi pasti ada yang T20 yang tidak terjejas. Maka konsep at-ta'awun al-iqtisadi, kerjasama ekonomi, mengajak golongan yang tidak terjejas ini berkongsi dengan golongan yang terjejas untuk bangkit memulihkan kembali ekonomi. Rakan-rakan kita yang kehabisan modal untuk berniaga, usahawan kecil hanya di tepi jalan, tergantung kepada khemah-khemah yang kecil, berniaga di tepi jalan. Mereka mungkin kehabisan modal disebabkan PKP selama sebulan. Mereka perlukan bantuan. Tidak semuanya perlu diharapkan pada kerajaan, tetapi insan yang Allah berikan kelebihan kewangan, inilah masa untuk menurunkan bantuan. Sama ada sebagai pinjaman modal ataupun sebagai musyarakah. Anak kepada Abdul Rahman ibn Auf menyebut bahawa Ahlul Madinah, inna Ahlul Madinah iyalun kana Ahlul Madinah iyalan ala Abdul Rahman ibn Auf. Kata dia, penduduk Madinah adalah tanggungan kepada Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman ibn Auf seorang sahabat yang kaya, yang meninggalkan harta bilion kalau kita nisbahkan pada hari ini. Kata anak beliau, semua orang Madinah adalah tanggungan kepada Abdul Rahman ibn Auf. Apa tanggungan? Mereka mendapat nikmat daripada kekayaan yang ada pada Abdul Rahman. Sulusun yuqriduhum,
1/3 orang Madinah diberi pinjaman oleh Abdurrahman ibn Auf. Wa sulusun yaqdi anhum dinahum. 1/3 pula Abdurrahman tolong bayar hutang-hutang mereka. Wa sulusun yasiluhum. 1/3 pula mendapat sumbangan kerana silaturahim, hubungan persaudaraan dengan Abdurrahman ibn Auf. Pendek katanya, semua orang mendapat manfaat daripada seorang yang sangat kaya. Ini yang kita mahu. Dan kita yakin negara kita, negeri kita, kawasan kita belum kekeringan orang seumpama ini. Yang kaya, yang tegas, kita mereka tampil ke depan. Sama ada yukrud, sama ada memberi pinjaman modal, atau tolong yaqdi anhum dinam, tolong bayar hutang, atau paling tidak memberikan sedekah. Ini 3 kaedah. Dan juga kaedah yang kita boleh ambil, kaedah musyarakah. Diberikan modal, berkongsi pula keuntungan untuk mereka bangkit. Dengan modal 5,000, 10,000 yang bagi seorang kaya hanya disimpan dalam akaun simpanan mereka, tidak bergerak bertahun-tahun lamanya, dan mungkin mendapat hibah daripada bank atau mendapat FD daripada mana-mana bank yang kadar 2%. 1,000 dapatlah RM20, 100 dapat RM2, 10,000 dapatlah RM100,000 dapatlah RM2,000. Inilah masa untuk mengambil segala wang itu dipulangkan. Apatah lagi ada pada konsep zakat yang boleh kita gunakan, konsep al-gharimin 'alaiha, orang yang berhutang. Zakat melibatkan harta yang diwajibkan berdasarkan sistem sekarang hanya zakat fitrah dan zakat gaji, bukan zakat simpanan, bukan zakat perniagaan. Zakat perniagaan masing-masing bayar cukai dan bayar zakat, 2 kali bayar. Maka diambil zakat-zakat ini, zakat perniagaan diambil, zakat simpanan diambil, zakat emas perak diambil. Untuk apa? Untuk bantu al-gharimin 'alaiha. Ini antara bahagian asnaf yang diterangkan oleh Islam, oleh Allah Ta'ala. Al-gharimin, orang yang berhutang. Ramai yang berhutang, yang mungkin mereka malu untuk tampil menyatakan keadaan hutang mereka. Ada yang berani terpaksa menjual wajah air muka mereka untuk mendapatkan bantuan membayar hutang. Maka saya menyuruh orang-orang kaya di Kuala Lumpur sini, orang kaya di Tok Jiring ini, untuk tampil melihat rakan-rakan kanan, kiri, depan, belakang, anak beranak yang memerlukan modal untuk mereka bangkit kembali bekerja. Dan kita yakin bahawa sesiapa yang memotong sebagian hartanya pasti akan disuburkan hartanya oleh Allah Ta'ala. Ma naqasa malu min sadaqah, kata Nabi, tidak akan berkurang harta disebabkan sedekah. Bahkan kaedah Islam dalam bab potong harta, umpama satu pohon yang kita potong tunasnya dan akan membenihkan, mengeluarkan lagi tunas yang sangat banyak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil, bandingan orang yang infak, belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi pinjam, bagi sumbangan, bagi wakaf, bagi apa sahaja. Kamathali habbah, seumpama satu benih, ambatat sab'a sanabil, yang akan membenihkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu ada pula 100 benih, artinya 700. Satu digandakan oleh Allah pada 700. Itu jaminan Allah Ta'ala. 1,000 yang kita belanjakan untuk bantu seorang rakan akan digantikan oleh Allah sampai 700,000. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah Ta'ala boleh gandakan siapa yang dia mahu. Tinggal lagi iman kita pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kaya tidak akan menjadi miskin dengan sebab sedekah. Dengan orang kaya dengan sebab sedekah akan bertambah pula kekayaan. Bahkan Abdurrahman ibn Auf mengeluh, lagi banyak harta yang dia bagi, lagi besar keuntungan yang Allah Ta'ala bagi. Ini keluhan Abdurrahman, orang kaya yang berniaga. Lagi banyak dia bagi harta daripada umat, lagi banyak Allah gandakan hartanya hingga tak tahu nak buat apa. Ini contoh kekayaan seorang sahabat Nabi yang dipanggil Al-Asharah Al-Mubashshirun bil Jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
at-ta'awun al-iqtisadi. Yang kedua, solidariti sosial. Dikala melihat umat yang berhadapan dengan masalah kewangan pada hari ini, sama ada mereka ini menyampaikan pada kita atau tidak menyampaikannya. Tetapi Nabi menyebut dalam satu hadis dinilai hasan oleh Al-Albani, riwayat Al-Imam At-Tabrani, ma'ama Nabi man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun wa huwa ya'lamu bih. Tidak beriman denganku barang siapa yang tidak bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya lapar, sedangkan dia mengetahui kelaparan jirannya. Hadis ini mengajar kepada kita kaedah untuk mengambil cakna perihal kejiranan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, ke rumah flat. Bimbang ada yang tidak makan dan kita tahu, kita abaikan. Nabi kata, ma'aman Nabi, tak beriman dengan. Dan masa yang sama seorang yang baik, mereka akan mencari-cari. Kaedah mencari orang susah. Kalau kita mengambil sikap bahawa segala permasalahan umat hanya dibebankan kepada JPKK, pengurusi JPKK, atau dibebankan pada kerajaan negeri atau kerajaan pusat, yang boleh pahala ialah JPKK. Yang boleh pahala ialah kerajaan. Tetapi di mana pula umat? Sedangkan Islam bukan hanya untuk kerajaan. Islam adalah top to down, down to top. Naik turun. Bawah ke atas ke bawah. Maka saya menyeru semua orang untuk mengambil konsep umpama ini. Kerana Nabi SAW pernah memuji satu masyarakat, kabilah Al-Ash'ariyin, orang asal dari Yaman yang berhijrah ke Madinah. Rahimallahu Al-Ash'ariyin, moga Allah telah merahmati kelompok Al-Ash'ari. Iza armalu fil ghazwi aqalla ta'amun bil madinati, bila mana mereka kehabisan bekalan ketika perang ataupun kekurangan bekalan makanan ketika di Madinah, jama'u makana indahu fi saubin wahid, mereka himpunkan semua apa yang ada pada mereka saki-bakinya di satu hamparan kain. Semua saki-baki yang ada, ini ada 2 kilo, ini 10 kilo, ini 100 kilo. Mungkin yang ada 100 kilo hanya suami isteri, yang ada 1 kilo pula suami isteri, anak 7 orang. Semuanya diletakkan di tempat yang satu, di satu hamparan kain. Summaktasamuhu bainahum bisawiyah. Kemudian mereka agihkan balik antara mereka dengan sama rata. 2 orang untuk 2 cupak barangkali, kalau 4 orang 4 cupak barangkali, diagihkan sama rata. Fahum minni wa ana minhum. Maka mereka, kata Nabi SAW, di kalangan saya. Wa ana minhum, dan saya kalangan mereka. Dengan maksud Nabi memuji perilaku mereka yang berkongsi rasa, yang berkongsi masalah. Ini disebut oleh ulama al-ithar. Kata al-Imam Ibn Hajar, ini menunjukkan kepada al-muwasah wal-ithar, menunjukkan rasa simpati dan menunjukkan mengutamakan orang lain. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, inilah masing. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tetapi prihatin pada permasalahan umat. Itulah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Wahai hamba-hamba kepada Allah, sekali lagi saya menyuruh kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebutlah kalam yang benar. Yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah Ta'ala beri keampunan kepada dosa-dosa kamu. Dan Allah betulkan segala pekerjaan kamu. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia pasti mendapat kerjaan sangat besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini kita di sini masih diberikan nyawa oleh Allah Ta'ala. Dikala masih diberikan nyawa, inilah masa untuk kita memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah. Inilah masa untuk kita memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah. Al-Quran bercerita tentang penyesalan manusia yang berharta. Dikala dia ambil nyawanya tanpa sempat menggunakan harta untuk agama Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Alangkah baik kamu tangguhkan ajalku ke satu tempoh yang sangat hampir. Hari ini ujian kematian datang bila masa saja. Tanpa disangka di ujian Covid. Tanpa disangka ditidurkan dan tidak bangun-bangun lagi. Pasti orang yang berharta di kala itu akan berkata, Tuhan, alangkah baik kamu tangguhkan ajalku. Fa'asaddaka, lalu aku sempat bersedekah. Fa'akunanna minas salihin, aku jadi orang yang saleh. Namun penyesalan pada masa itu ada guna lagi. Nyawa melayang, harta pun melayang, milik orang lain, pahalanya belum tentu milik kita semua. Maka bersedekahlah ketika mana masih lagi ada ruang, masa diberikan oleh Allah Ta'ala, walaupun dengan RM1. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, semuanya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita mengucapkan salam dan salawat kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma irfa'na al bala' warfa'na al waba' wal fahsya' ma la yasrifu ghairuk. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi wardana warham mautana waltuf bina fima nazala bina. Allahumma ihfaz maulana al-wathiq billah As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn al-marhum As-Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Syah wa azli rahmata alaihi wa ala Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu wa ihfaz auladahu wa ahlahu wa ra'ayahu minal muslimin wal muslimat fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz waliyal ahad Tengku Muhammad Ismail Ibn al-Wathiq Billah As-Sultan Mizan Zainal Abidin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala nasiyan illa zakartah wala jahilan illa 'allamtah wala mazluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartah ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafaratal mu'tadin wal fasaqatal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan alladzina jahadu fi sabilika ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaza. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim
اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينزل بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما في الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا لا